Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan muliakan Sir Muhammad Faizal Ahmad Muhammad Yusof, selaku pensyarah yang mengajar subjek pemikiran kritis dan kreatif MPU 3222. Seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang saya sayangi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu. Bagi memberkati majlis pada hari ini, mari sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Humirat Binti Majid, selaku moderator anda untuk forum pada hari ini. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Topik untuk forum kita pada hari ini ialah falasi yang terdapat di dalam media sosial, kesan baik dan buruk dalam masyarakat. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan ahli-ahli panel kita memperkenalkan diri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah binti Tajul Azli selaku panel yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Demira binti Syahmad Darabi. Saya selaku ahli panel yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iklimah binti Muhammad Daud selaku ahli panel yang ketiga. Terima kasih kepada panel-panel kita yang cantik lagi manis kerana sudi memperkenalkan diri. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, seperti sedia maklum, tajuk forum kita adalah falasi yang terdapat di dalam media sosial, kesan baik dan buruk dalam masyarakat. Jadi, izinkan saya untuk mengupas serba sedikit tentang tajuk forum kita pada hari ini. Seperti sedia maklum, falasi adalah kesilapan pada cara kita berfikir atau berhujah. Manakala menurut nota yang terdapat dalam buku pemikiran kritis dan kreatif mengatakan bahawa falasi ialah suatu hujah yang lemah dan tidak boleh diterima. Ini bermaksud bahawa premis-premis yang kita gunakan untuk menyokong kesimpulan yang hendak dibuat adalah tidak benar. Media sosial juga merujuk kepada media online yang kita sering gunakan sebagai interaksi sosial. Dalam erti kata lain, media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi atas talian atau lebih mesti kita panggil secara online yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Jadinya, isu falasi dan media sosial ini bukanlah satu perkara yang pelik, malah makin menjadi-jadi seiring dengan teknologi masa kini yang memudahkannya untuk diperoleh di mana-mana sahaja. Kadang-kadang, banyak kesilapan yang dilakukan secara sengaja untuk menarik minat orang untuk membaca berita atau artikel yang ingin disebarkan. Tanpa melengahkan masa, saya akan ajukan soalan yang pertama kepada para panel. Pada pandangan anda semua, adakah falasi dalam media sosial memberikan banyak kebaikan daripada keburukan? Baik, bismillah. Terima kasih kepada Cik Moderator Aisyah Humirat binti Majid. Okey, berbalik pada soalan yang pertama, falasi dalam media sosial memberikan banyak kebaikan daripada keburukan. Jadi menurut saya ini tidak, kerana falasi dalam media sosial lebih banyak beri keburukan berbanding kebaikan. Kerana di sini dia terdapat hujah ataupun tajuk artikel yang sering diputarbelikkan oleh penulis yang tidak bertanggungjawab lah. Jadi kesannya kat situ akan menimbulkan prasangka yang buruk seseorang individu terhadap individu yang lain. Jadi perkara ini saya rasa sangat tak wajar kerana ia juga boleh menimbulkan fitnah. Jadi kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia yang berhemah, kita juga perlu menjadi penulis dan pembaca yang berhemah. Itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada panel pertama. Seterusnya panel kedua. Terima kasih kepada Cik Moderator kerana memberi masa untuk saya menjawab persoalan. Pada pendapat saya, tidak. Bagi menjawab persoalan daripada moderator, pada zaman globalisasi ini, keburukan lebih banyak berbanding kebaikan. Media sosial kerap digunakan untuk kepentingan diri individu, tidak kira umur. Oleh kerana itu, banyak falasi yang lemah kerana maklumat yang tidak sahih. Antara kebaikan yang saya nampak adalah dengan media sosial maklumat boleh tersebar secara meluas dan pantas. Sebagai contoh, penduduk di pendalaman dapat menerima maklumat tanpa menunggu surat khabar dikeluarkan. Tetapi bagi pendapat saya, media sosial boleh menjadi platform yang bersifat negatif apabila maklumat tidak sah tersebar secara meluas tanpa ditapis terlebih dahulu. Kesannya ialah pada masyarakat akan terjadinya salah faham
dan mengakibatkan pergaduhan. Oleh itu, fitnah di media sosial semakin meningkat berbanding kedamaian seperti zaman dahulu. Ini saja yang dapat saya terangkan tentang falasi media sosial terhadap masyarakat. Kesimpulannya, kita perlulah menjadi pengguna media sosial yang bijak. Bab kata pepatah, sebelum bertindak berfikir dahulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel yang kedua. Seterusnya, panel yang ketiga, pada pandangan anda, adakah falasi dalam media sosial memberikan banyak kebaikan daripada keburukan? Terima kasih kepada Tuan Moderator yang bertanya. Untuk menjawab soalan tadi, adakah falasi di media sosial lebih banyak kebaikan daripada keburukan? Bagi pendapat saya, jawapannya tidak. Falasi lebih banyak keburukan. Hal ini boleh kita lihat dari segi politik, iaitu falasi yang dikeluarkan hanyalah untuk menghasut atau memupuk rasa benci terhadap kerajaan dan juga menyebarkan maklumat palsu yang boleh menggugat keselamatan negara. Perkara-perkara sebegini, falasi yang dikeluarkan akan menyebabkan kesan buruk kepada negara kita, sebagai contoh perpecahan masyarakat dan negara menjadi pecah kacir. Oleh itu, kita haruslah mencegah perkara-perkara ini daripada berlaku agar negara kita kekal aman dan sentosa. Kita sebagai masyarakat haruslah menghalang falasi-falasi ini daripada menggugat keamanan negara kita. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada semua panel kerana sudi memberikan pendapat mengenai soalan yang saya ajukan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Setiap perkara yang terjadi pasti akan ada kesan sama ada membawa ke arah keburukan maupun kebaikan. Begitu juga dengan falasi yang terdapat dalam media sosial. Boleh ke para panel berkongsi apakah kesan baik dan buruk falasi terhadap sesuatu masyarakat? Okay, baik, insyaAllah. Jadi di sini saya akan berikan satu kesan baik falasi terhadap masyarakat. Iaitu, jika pembaca adalah orang yang bijak, maka ia akan menjadikan pembaca lebih berminat lah untuk membaca dengan lebih lagi. Untuk apa? Untuk memastikan sama ada berita tersebut benar ataupun tidak. Okay, itu adalah satu kesan yang baik lah falasi terhadap masyarakat. Okay, seterusnya saya akan berikan satu kesan buruk yang dapat saya beri adalah jika tersebar satu berita tanpa selidik isinya tu, maka ia akan jadi satu fitnah lah terhadap satu perkara tu. Jadi kesimpulannya, ia mengikut kepada diri seseorang itu, bagaimana dia mengurus akal fikiran dia untuk menerima dan membaca satu artikel ataupun satu berita tersebut. Itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada panel yang pertama. Seterusnya panel kedua. InsyaAllah saya akan bagi pandangan saya juga. Kesan baik falasi pada masyarakat ialah dalam pembelajaran atau pendidikan boleh menjadi sebagai perbincangan ilmiah dan disiplin ilmu. Jika tiada perbincangan ilmiah, maka ilmu yang betul atau baik tidak dapat dihasilkan dengan cara yang baik. Contohnya, jika seseorang itu tidak mengenal pasti jenis-jenis falasi, maka manusia yang akan terbabas dan terpesong dalam berfikir terbabas dan terpesong dalam berfikir. Selain itu, falasi dapat mengurangkan fungsi mahkamah itu sendiri, di mana keadilan tidak dapat ditegakkan sekiranya falasi menjadi hujahan dalam perdebatan. Seterusnya, falasi keburukan ialah jika falasi menjadi kepercayaan atau pendirian seseorang, ianya akan membawa kepada kehancuran tamadun. Dalam berlakunya kezaliman secara berluasa, contohnya berlakunya ketindasan, ketidakadilan, ketidaksamarataan dan sebagainya. Secara kesimpulannya, falasi merupakan perkara penting yang perlu dipelajari kerana dapat mengetahui tentang keburukan dan kebaikan dan menentukan seseorang itu bertindak secara waras atau tidak waras. Terima kasih.
Terima kasih saya ucapkan kepada panel yang kedua. Seterusnya panel yang ketiga. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Soalan yang untuk menjawab soalan yang kedua iaitu apakah kesan baik dan buruk falasi terhadap masyarakat? Jadi kesan baik falasi terhadap masyarakat ialah pertama, ia memudahkan dari segi perniagaan. Seperti yang kita tahu pada zaman sekarang merupakan zaman ramai orang berbisnes untuk mencari rezeki lebih. Jadi kebaikan falasi adalah memajukan perniagaan mereka. Sebagai contoh, satu maklumat dikeluarkan bahawa produk mereka berkesan untuk bagi muka flawless. Jadi ramai yang akan, walaupun maklumat itu tidak betul, tapi ramai yang membeli produk mereka, maka majulah perniagaan mereka. Jadi itu adalah kesan buruk falasi terhadap masyarakat. Kesan baik terhadap masyarakat. Kesan buruk pula, kesan buruk falasi terhadap masyarakat ialah akan terjadinya masalah komunikasi yang membimbangkan. Jadi komunikasi yang membimbangkan boleh menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Sebagai contoh, satu maklumat yang dikeluarkan mungkin membangkitkan kemarahan satu pihak dan satu pihak lain. Ia boleh menyebabkan pergaduhan antara mereka. Jadi kesimpulannya, terdapat kesan baik dan kesan buruk. Falasi terdapat kesan baik dan kesan buruk terhadap masyarakat. Kita sebagai masyarakat yang berkhidmat dan bertanggungjawab haruslah tahu bagaimana untuk berdepan dengan satu falasi tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada para panel kerana sudi untuk kongsikan jawapan kepada persoalan-persoalan yang telah diberikan sebentar tadi. Baiklah, apa yang saya dapat simpulkan adalah jika kita lihat zaman sekarang, kehidupan bermasyarakat pada hari ini tidak lekan daripada membincangkan isu-isu semasa sebagai bahan gosip dan hujah dalam mengadu domba di antara manusia. Keadaan ini diperkeruhkan lagi apabila ada sesetengah individu yang menjadikan gosip dan aib orang lain sebagai bahan dagangan untuk menguat keuntungan dunia dalam meraih populariti. Akhirnya, masyarakat akan hidup dalam keadaan bermusuhan dan kucak-kacir. Kita sering terlupa Allah SWT memerintahkan supaya kita sentiasa menyelidik serta mendapatkan sejauh mana kebenaran berita yang disampaikan oleh seseorang individu tersebut. Ini kerana bagi mengelak daripada terjadinya perkara yang tidak diingini berlaku. Allah SWT menjelaskan perkara ini dalam Al-Quran firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah, yakni untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi jelaslah bahawa umat Islam perlu bersikap hati-hati dengan cara meneliti dan mencari bukti yang berkait dengan isu mengenai sesuatu tuduhan atau hal yang menyangkut tentang identiti seseorang. Sekali lagi, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa dan berkongsikan pendapat serta jawapan terhadap persoalan-persoalan yang sering menjadi tanda tanya kepada kita semua. Mohon maaf atas segala keterlanjuran kata. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Dengan itu, saya akhiri forum kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.